Ha? iPad. Nak iPad? Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulamul Mubtadi, yang mana kita berhenti pada muka surat 24 Jawi. Rumi 30. Sikit lagi nak habis bab perkara yang membatalkan iman dari sudut perbuatan. Lepas ni masuk perkara yang membatalkan iman dari sudut perkataan. Bahaya perkataan boleh jadi kufur. Yang ni perbuatan dulu, sebab perbuatan kita sambung daripada yang lepas. Tak habis lagi, sikit lagi nak habis. Sikit lagi nak habis. Muka surat apa tadi? 20? 30. Muka surat 30. Muka surat 30. Muka surat 30 Rumi, Jawi 24. Sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan kutub al-ulum asy-syar'iyyah. Kutub tu jamak daripada kitab lah. Kutub tu kitab-kitab, banyak kitab. Kutub al-ulum asy-syar'iyyah kerana susah ada bunyi ni. Kerana menghinakan dia. Dia ikut kat belakang tak? Macam mana? Kat atas ke tak? Cuba alih tak? Kan? Biasa duk alih tu kan? Alih duk jauh-jauh. Macam ada ikut di belakang. Bahaya, risau. Kalau ikut sampai ke rumah macam mana? Bawa pergi lagi-lagi mana-mana.
Jauh sikit, jauh sikit. Tu dia. Oi, lagi bunyi. Kat atas ni tadi kot. Okey. Okey? Baru okey. Kerana menghinakan dia. Kutub ulum sama, tak boleh tutup lah. Kerak ke apa? Sekejap lagi nak sembahyang pasang balik. Tu dia. Baru jadi. Okey. Dan kutub al-ulum asy-syari'iyah kerana menghinakan dia. Kutub ulum tu ilmu-ilmu, jamak daripada ilmu. Kutub tu jamak daripada kitab. Jamak tu plural lah. Syar'iyah, ilmu-ilmu syarak, ilmu-ilmu agama lah. Kitab yang isinya ilmu agama kerana menghinakan dia. Kerana menghinakan. Macam mana dia buat? Dengan demikian itu atau dijatuhkan yang hina seperti najis di atas Al-Quran. Ambil najis-najis, kenakan dekat Quran, maka hukumnya haram. Ambil najis, letak dekat kitab fiqh. Macam kitab ni. Kitab ni, kitab fiqh ni. Ulum syara'iyah. Kitab-kitab apalah. Maka dia ambil, dia letak tempat-tempat yang menghinakan. Contoh dia baling dalam jamban ke apa ke. Kalau Quran tu kita tahulah letak najis apa. Kalau dia buat dengan niat menghina, kufur, kafir terus. Dengan niat menghina. Kalau dia buat tu bukan dengan sebab niat menghina, bukan. Kerana apa? Sebelum tu tertinggal. Atas sikit lagi lah, hadis dulu. Tapi kita dah faham dah. Kita undur balik. Terlebih pula. Dan seperti mashaf kutub hadis, najis-najis letak kat hadis. Kitab-kitab hadis Sahih Bukhari ke apa ke, hukumnya haram jika hukumnya kufur jika dengan niat menghina. Hukumnya haram tapi bukan niat menghina. Dia letak najis tu bukan niat menghina, tapi hukumnya haram, berdosa. Kitab hadis tadi. Kalau niat menghina, kufur, kafir waktu tu juga. Dan jikalau kitab-kitab hadis yang dhaif sekalipun, walaupun hadis dhaif sekalipun. Kenapa hadis dhaif pun tak boleh? Ada golongan kata hadis dhaif tak boleh pakai tu. Apa cerita lah? Kata hadis dhaif tak boleh pakai kan? Tak boleh pakai dhaif. Ni, walaupun kitab hadis dhaif sekalipun, kerana menjatuhkan dia itu, kenakan najis dekat kitab-kitab hadis walaupun hadis dhaif tadi tu, meringankan dengan Nabi. Buat mudah-mudah tentang Nabi. Buat macam lebih kurang. Anggap Nabi tu lebih kurang je. Jadi bahasa Nabi, perkataan-perkataan Nabi atau kita panggil hadis-hadis Nabi, dia buat macam lebih kurang je. Macam lebih kurang je lah. Maka dengan sebab tu, dengan niat nak buat lebih kurang, dengan niat nak menghina, maka kufur, kafir terus. Jangan main. Tapi kalau bukan dengan niat menghina, dia nak angkat kitab-kitab hadis, lepas tu dia tengok kat situ ada najis, nak letak berat, letak je lah kat sini. Dia bukan niat menghina, dia macam buat lebih kurang lah kat, macam letak gitu. Itu haram, dosa besar. Dosa, cuma tak kufur. Tapi kalau ambil tahi ini hadis ni, hadis ronda, hadis. Ya ke dok hadis. Dia balik najis, tu kufur terus. Jadi dia dua je, sama ada haram, dosa besar ataupun kufur. Dia tak ada harus ke sunat lagi, tak ada. Okey. Kalau ringan sikit dosa besar, haram. Kalau yang berat, kufur terus. Kerana pada menjatuhkan dia itu meringankan. Kerana kitab-kitab itu yang kata kitab hadis dhaif tadi dibangsakan kepadanya. Maksudnya bila kita sebut hadis dhaif, maksud hadis dhaif adalah perkataan Nabi lah juga kan. Yang bukan perkataan Nabi dan keluar dengan yang dhaif, hadis maudhu'. Hadis maudhu' bukan hadis perkataan Nabi. Maka tak apalah kalau hadis maudhu'. Tapi kalau hadis dhaif, bila sebut hadis dhaif, sekarang nak tanya perkataan Nabi ke tak? Tu je. Sebab ada golongan semakin membesar sekarang di Malaysia. Mereka telah dibenamkan oleh ulama-ulama terdahulu beratus tahun. Tak berani angkat muka. Dekat Fatani terbenam, dekat tanah Melayu terbenam. Tak berani angkat muka. Tapi sekarang dah berani angkat muka. Gini lah, lain macam dah angkat. Yang menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Sedangkan hadis dhaif tu hadis ke tak? Macam ni lah. Hadis dhaif tu perkataan Nabi ke tak? Jawab yang tu je cukup. Perkataan Nabi. Okey dah cukup.
Tak payah cerita panjang-panjang. Bila ianya perkataan Nabi, kena hormat lah. Tapi hadis maudhu', hadis palsu, bukanlah perkataan Nabi. Senang aja. Sebab tu dia kata, walaupun ini hadis-hadis dhaif ni, tak payahlah, dhaif bukan boleh pakai pun, dia kata. Letak-letak gitulah. Dia buat lebih kurang, kena najis pula dengan niat dia buat meleceh-lecehkan kufur. Walaupun hadis tu hadis dhaif. Bermakna kita dapat faham, hadis dhaif ni tetap hadis juga. Bila sebut hadis dhaif, tetap sandarkan dekat Nabi juga. Nabi yang cakap. Walaupun dia dhaif, cuma dia tak sampai martabat sahih, tak sampai martabat hasan. Maka dia duduk martabat dhaif. Tapi dia tetap juga perkataan Nabi. Kena ngaku lah perkataan Nabi. Jadi bila ianya adalah perkataan Nabi, maka tak boleh buat lebih kurang. Dan kutub ulum syara'iyah, macam tu juga kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf. Dia bukan Quran, dia kalam ulama, tapi tetap juga tak boleh letak tempat-tempat najis, tempat-tempat menghina, kerana menghinakan dia. Dengan yang demikian itu tak boleh. Atau dijatuhkan hina seperti najis atau Al-Quran. Al-Quran lebih-lebih lagi lah. Dengan qasad menghinakan. Dengan syarat nak kafir tu. Syarat nak kafir. Maksudnya, nak jadi batal iman dia, kufurnya dia, bila dia niat hina. Bila dia tak ada niat hina, haram dosa besar. Ada niat hina, kufur. Dia kat situ aja. Yang inti, dia lah tu. Jadi kafir. Menghinakan dia, jadi kafir. Jadi orang kafir. Orang yang jadi orang kafir. Siapa jadi kafir ni? Orang yang memperbuat segala perkara tersebut itu. Yang buat lebih kurang dengan Quran, dengan kitab fiqh, kitab hadis, buat lebih kurang dengan kitab tauhid, kitab tasawuf. Walaupun ulama yang tulis. Orang yang memperbuat segala perkara tersebut itu apabila sempurna segala syarat-syaratnya. Syaratnya tadilah niat menghina. Syarat niat menghina, kafir dia. Dan setengah daripada perbuatan yang mengkufurkan itu pergi. Kadang-kadang kita dengar Allah sedaknya duk kafir kau orang. Kita bukan kafir kau orang. Perkara ini terjadi. Bila ianya berlaku, maka batal iman orang tu. Bila batal iman, iman lawannya kufur. Mukmin lawannya kafir. Tu je. Bukan kita nak kata sedak kafir kau. Hanya Allah je yang boleh mengkafirkan ataupun hanya Allah je yang boleh kata itu kafir atau beriman. Tak. Tidak. Nabi bawa datang, jangan langgar ni. Jangan langgar ni border ni, sempadan, jangan langgar. Betul dia langgar, betul tak boleh cakap. Hanya Allah je yang boleh jatuh hukum. Dah dia langgar, dah Nabi kata jangan langgar. Dia langgar, habislah. Sebab tu kalau kita baca kitab para ulama, kita akan tengok memang dia mengkufurkan, tapi bukan kufurkan individu. Dia kufurkan perbuatan atau perkataan. Siapa buat, rasa sendiri lah. Kita bukan kafirkan individu. Perbuatan itu yang mengkufurkan. Tengok apa disebut lagi Dan setengah daripada perbuatan yang mengkufurkan seorang itu. Cakap lagi. Daripada awal kita ngaji berapa minggu dah. Dekat sebulan. Kerja kafir je. Kalau orang dengar kat luar ni, pak kafir. Sedap cakap kafir. Baca kitab. Bukannya mengkufurkan orang. Perbuatan. Lebih-lebih lagi sekarang ni lebih-lebih lagi. Perbuatan dan perkataan orang sekarang ni sangat hampir bahaya sangat. Perlu lebih-lebih lagi perlu mengaji bab ni. Bimbang takut tersalah cakap, tersalah buat. Tengok Dan setengah daripada perbuatan yang kufur seorang itu, pergi seorang kepada rumah gereja. Pergi tempat ibadah bukan ibadah lah, tempat sembahan, upacara agama lain. Dia bagi contoh gereja. Sebenarnya bukan gereja ke kuil ke apa-apalah, kan? Pergi ke rumah gereja serta pakai ia akan pakaian mereka itu. Masa nak pergi itu dia ada pakaian dia pakai pakaian tu dan dia pergi. Seperti ia ikatkan pinggangnya dengan zunnarin. Apa zunnarin? Zunnarin itu tali yang kasar berwarna-warna. Diikatkan dia pada pinggang di atas baju mereka itu. Dan tiada dipakaikan dia pada masa ini melainkan paderi-paderi saja. Ada satu baju macam jubah, tapi jubah dia lain sikit. Lepas tu ada macam tali pinggang taekwondo macam tu, tapi lain sikitlah, ada lain sikit, diikat. Diikat. Gitu. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai, lepas pakai pergi gereja. Tak boleh. Perbuatan yang mengkufurkan ni kita ni. Ini bukan benda kecil, benda besar.
Jadi kadang-kadang hati-hatilah kalau kita pergi, orang kata pakai ni, pakai takat gambar. Oh, hati-hati. Kita bukan nak buat apa, cuma sekadar takat gambar. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan niat membesarkan, membenarkan, maka jadi kufur. Kalau tak jadi kufur pun, haram tu dalam tangan lah. Haram tu dalam tangan lah. Jadi hati-hati pakai. Kalau nak pergi gereja, jangan pakai pakaian dia. Macam tu juga pakaian-pakaian macam salib. Itu syiar. Syiar tak kena kata. Syiar Nasrani. Syiar. Itu lambang dia. Kita pakai pula. Tak boleh. Adakah jadi kufur? Kufur tak kufur, dia tengok niat dia. Cuma di antara dua je. Kufur ataupun haram dosa besar. Itu je. Dua je. Dua sahaja. Jadi salib ke tali pinggang tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai, jadi kufur. Pakai macam mana? Jika pakai, lepas tu masuk ke dalam gereja. Pakai pakaian Tok Sami, masuk dalam kuil. Tu tak boleh. Atau memakai burni totun. Apa tu? Burni totun. Iaitu cipiau. Tahu cipiau? Cipiau tak, Rumi cipiau cipiau. Kenapa cipiau? Topi koboi yang dipakai oleh orang Yahudi. Misal, orang Yahudi, kalau yang orang Yahudi yang ortodok, bukan Protestan. Protestan ni joget. Tok Imam dia joget. Nyanyi-nyanyi, tarik Tok Imam dia. Tok Imam Protestan. Ni yang ortodok. Yang simpan janggut sunat, simpan janggut tak makan babi tu. Ya, tapi Yahudi tetap Yahudi lah. Janggut tu lebat, tapi dia pakai topi, nampak? Macam topi koboi. Tinggi. Sebab tu dulu ulama dulu tak bagi pakai topi koboi. Topi koboi yang tembak teng-teng tak bagi juga, sebab nak sama. Lama-lama okey dibenarkanlah, sebab itu bukan topi ni. Itu bukan topi yang tu, cipiau tu kan. Dia topi lain, topi Red Indian lah. Yang pakai tu. Jadi yang ni topi yang tu lah, yang tinggi tu. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai apa? Haram ataupun kufur jika pakai dan pergi ke tempat ibadah dia, pergi tempat upacara dia. Kalau pakai saja, tu nanti hukum dia kejap lagi. Ataupun sama juga yang dia panggil, yang Yahudi pakai kepiah kecil, cotek atas ni. Kan? Kita perhati dia bergerak, tak jatuh kepiah dia. Dia bergerak tak jatuh, duduk cotek sini. Tok Imam dia pakai. Tok Imam dia pakai Tok Imam Yang orang biasa tak pakai. Dia jenis Tok Imam dia pakai. Tok Bilal pakai kecil je. Dia tahu nama dia apa? Benda tu. Kipah. Asal kopiah tu lah. Cuma kopiah ni dia kipah. Kita panggil kopiah. Kipah tu. Bukan kipah, panahnya kipah. Bukan, kipah. Kipah. Benda tu pun sama juga. Pakai yang itu, kata, kan orang sekarang kan nak pelik pada orang, rare. Janji pelik pada orang, boleh viral. Dia tengok-tengok ada jual, ni kepiah juga ni. Tapi bukan kepiah orang Islam, ini kepiah Yahudi. Tak apa lah, janji pelik pada orang. Pakai, hati-hati. Dia tak jadi haram, dia jadi kufur. Antara dua je. Sama lah tadi. Pakai kerana membesarkan pakaian tu sebenarnya kufur. Pakai saja je haram dosa besar. Jadi tak payah sibuk nak pakai lah. Pakaian kita pun tak apa nak pakai. Sibuk nak pakai pakaian orang. Maka jikalau tiada berserta pergi ke gereja dan memakai maka jika tiada pergi maka jikalau tiada berserta pergi ke gereja, pakai aja baju gereja tu lah, baju paderi tadi dengan ikat yang tadi tu, ikat pinggang tu, pakai aja dan memakai akan pakaian mereka itu. Maka jikalau tiada berserta pergi ke gereja dan memakai pakaian mereka itu, pakai pakaian tapi tak pergi gereja, saja-saja pakai gitu. Seumpamanya pakai aja kepiah macam tu, bukan pergi ke tempat semayang dia, bukan. Dia pakai pakaian, apakah hukumnya? Hukumnya boleh jadi makruh, boleh jadi haram, tapi tak jadi kufur. Sebab yang kufur ni pakai pakaiannya pergi masuk gereja, pakai pakaiannya masuk kuil, pakai pakaian tu seolah-olah macam nak pergi semayang, seolah-olah nak pergi semayang. Maka tak boleh, kufur. Tapi kalau pakai pakaian biasa,
Bukan, pakai pakaian dia tapi duduk rumah, pergi berjalan-jalan. Itu makruh, boleh jadi makruh, boleh jadi haram, bergantung pada keadaan. Sunat tak ada pakai pakaian dia. Cuma tak kufur lah. Sebab yang kufur bila dia pakai dan pergi ke tempat dia. Dan dia kata juga pergi kepada gereja dengan pakaian muslimin. Pakai pakaian muslimin, pakai kita macam biasa, pergi gereja, tak haram juga. Dan tak kufur juga. Yang kufur, pakai pakaian dia, pergi gereja. Tu. Pakai pakaian dia, pergi kuil. Pakai pakaian dia, pergi masuk tempat rumah-rumah persembahan dia. Pakaian dia, dua sekali. Tapi kalau pakai pakaian dia, tapi bukan pergi sana, pergi jalan-jalan aja. Dia jadi haram, boleh jadi makruh. Tengok keadaan. Ataupun dia pakai baju biasa, baju dia je. Tapi pergi masuk rumah-rumah ibadah dia, rumah-rumah upacara dia. Maka tak haram juga. Maka tak haram juga. Gitu. Atau pakaikan pakaian mereka itu tetapi tiada pergi ke gereja. Itu kata. Tak pergi rumah ibadah mereka, tak pergi ke gereja, tapi pakai pakaian mereka. Niscaya tiada kufur ia keduanya. Tak kufur. Selama ia tiada memperbuatkan yang demikian itu kerana redha dengan agama mereka. Dia pakai itu bukan sebab dia redha agama mereka. Tak. Cuma nak pelik pada orang. Saja nak pakai, nak takat gambar masuk Facebook, masuk Instagram, masuk TikTok. Macam tu je. Dapat banyak view. Bila dapat banyak view, dapat ikan paus. Dapat paus, dapat duit. Gitu lah. Setakadar gitu je. Maka hukumnya haram. Haram. Ya? Tapi taklah sampai tahap kufur. Atau cenderung kepadanya, bukan cenderung padanya pun, atau bermudah-mudah dengan agama Islam, bukan sebab bermudah-mudah dengan agama Islam saja je, maka tidak kufur. Okey, tak kufur. Cuma tak eloklah kita pakai, sebab Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah termasuk golongan itu. Kalau kaum tu golongan macam tu, dia tiru, maka dia geng golongan tu. Walaupun tak sampai kufur, tapi yang kita nak sama sangat dengan orang kafir ni, kenapa? Cukup-cukuplah dulu orang dulu kan. Nama elok-elok Khadijah nak jadi orang putih, dia nak tiru orang kafir. Katie, Fatimah elok nama anak Nabi. Fatih tu gemuk. Tukar nama, tukar je nama. Tukar biar nampak. Nama Nick elok-elok jadi Nick Nick. Apa benda lah, elok-elok dah nama. Pakailah nama Islam kita. Nak tiga orang putih tu kenapa? Orang putih tu kalau orang putih Islam tak apa. Orang putih yang kafir, buat apa kita nak tiru dia? Ni sampai ke pakaian dia nak tiru dia. Kenapa kita ni? Kita ni dah kenapa? Jadi hati-hatilah kalau ada kita pakai baju ke, ada lambang-lambang syaitan ke, tulisan-tulisan ke, maka tak boleh pakai ya. Hukum dia haram, makruh, antara dua. Tak haram makruh, tak makruh haram. Contoh gambar Kasbah sembahyang Jumaat. Kisah benar. Belakang besar. Depan kat sini, lepas tu kat belakang Kasbah. Lepas tu siap ada apa? Besar cawan. Ada buih. Kita Allah sembahyang Jumaat ni tak khusyuk lah tengok Kasbah. Hukumnya boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Sebab dia bukan minum. Cuma boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Bergantung kepada keadaan. Dan bergantung kepada ulama' mana. Ulama' yang keras sikit haram terus. Ulama' yang ringan sikit makruh. Tak elok pakai macam tu. Macam-macam lah ada. Kadang-kadang kita tak perasan Jack Daniel. Tu apa Jack Daniel tu apa? Toddy tu. Kadang-kadang tak perasan. Johnny Walker. Tahu Johnny Walker? Johnny berjalan. Berjalan tu, kalau minum Johnny Walker tu jalan macam Johnny jalan. Atau Johnny Walker, wah, ni mahal ni. Playboy. Siap ada dua lagi telinga nak Playboy. Oh, Playboy. Padahal itu apa benda tu? Syiar apa tu? Syiar LGBT, syiar Arab. Istilah kita panggil syiar. Lambang tu. Kita pula pergi promote. Kita tu lah. Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang macam baju-baju bandel. Hati-hati, kena tengok. Kadang-kadang nama gereja tu. Sen tu sen ni. Nama gereja. Kita pakai. Hati-hati kat situ. Dia tak jadi, kalau tak jadi haram, dia jadi makruh. Itu je. Dia tak ada pergi jadi sunat pakai. Tak ada.
Jadi sama lah juga jersey bola. Jersey bola yang ada salib apa? Tak sampai tahap haram itu. Cuma kalau nak jadi pun makruh. Yang ada salib. Manchester ada? MU ada? Allah. Kita minat MU. MU ada? Kena kalau beli tu cuba buatlah sesuatu. Buang jahit, ambil benang, lepas tu jahit biar jadi lain sikit. Tambah tepi-tepi tu, color-color tu kan, tambah jadi lain sikit. Apa lagi yang ada? Portugal ada kan? Portugal ada, Spanyol pun ada. Barcelona ada. Brazil ada, Sweden ada. Semua tahu ni. Norway ada. Semua ada. Jadi hati-hatilah. Cuma dia takkan jadi sunat. Paling-paling dah akan jadi makruh. Jadi buat apa buat benda kerja makruh. Jadi kalau minat sangat beli, lepas tu ambil benang, jarum, jahit sikit dekat yang tu, jadikan lain sikit. Cukup lah. Tak perasan pun. Tak perasan. Bila kita jahit tu tak perasan. Nak buang tu. Yang ada setan tu, setan 3 tu. Tu dekat apa? Tahu tak setan punya lembing tu? England tu? England. Buang lah. Tukar malaikat. Apa benda macam tak ada logo lain. Logo setan ambil. Dia tak sampai tahap haram tu. Dia sampai tahap makruh aja. Tapi makruh pun tak elok kan. Buat sesuatu lah. Minat-minat juga. Jahit. Jangan pergi bakar, bukan bakar. Jangan rosakkan pula. Ambil marker ke apa. Jahit. Biar dia nampak lain sikit cukup. Sebab dah minat kan. Kita minat. Maka jika kerana yang tersebut itu dengan niat cenderung kepadanya, dengan niat membesarkan perkara-perkara tadi, jadi kafir murtad, ia pada ketika itu juga. Tu juga jadi murtad. Walaupun dia kata aku Islam lagi. Dari sisi Allah dia dah murtad. Habis. Ini sambungan sikit daripada perbahasan kita yang lepas, iaitu perkara yang dilakukan, perbuatan yang kita buat, perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dibuat menyebabkan boleh jadi haram, dosa besar, atau boleh jadi kufur. Habis. Asal pendek sangat. Sebab minggu lepas dah panjang lebar dah bab tu kan. Ni sambung sikit je. Habis. Dan bahagi yang ketiga. Okey. Kalau ingat lagi lah. Daripada awal, perkara yang boleh menyebabkan murtad, perkara yang boleh menyebabkan batal iman, perkara yang boleh menyebabkan jadi kufur, 3. Yang pertama dengan i'tiqad, pegangan. Kita dah bincang awal-awal lagi tu. Yang kedua dengan sebab perbuatan yang buat. Kita dah bincang dah. Lepas dan dah habis dah ini. Yang ketiga, perkara yang boleh menjadi kufur dengan sebab perkataan. Yang ini paling bahaya. Perkataan, salah cakap. Mari kita baca satu-satu. Iaitu perkataan yang menjadikan murtad. Itu amat banyak. Setengah daripadanya dia bagi beritahu sikit aja. Itu pun dah risau, dah meremang bulu roma dah. Bahawa berkata ia bagi muslim. Tu orang muslim, orang Islam. Ya kafir. Kafir. Automatik apa? Nabi kata, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi kata, seseorang Islam cakap dekat orang Islam yang lain, kafir. Maka waktu itu secara automatik akan jadi kafir salah satu daripada dua. Confirm salah satu daripada dua. Dia orang Muslim, kita kata kafir. Kau orang kafir. Bila kita kata macam tu, Nabi kata automatik salah seorang je mesti kafir. Kalau bukan orang yang dituduh tu kafir, dia yang menuduh. Betul, jangan tuduh orang. Kita cuma bagi tahu perbuatan, perkataan, i'tiqad, pegangan yang menyebabkan kufur. Bukan kita letak kat individu, tidak. Kita letak perbuatan tu. Lepas tu kalau dia buat dia punya pasal lah. Cuma perbuatan itu perbuatan yang membatalkan iman. Tak boleh kata gitu. Jangan main mudah-mudah kata. Kafir, tak boleh. Tapi kalau orang kafir boleh. Boleh. Tak boleh kata orang kafir nanti. Siapa hatimu kata aku kafir. Sedakmu kata aku kafir. Betul ada orang kafir kata gitu. Ada kata, sedap kau kata aku kafir. Cakaplah elok-elok sikit. Non-Muslim. Non-Muslim tu bukan kafir. Tak apa benda sedap. Bunyi pula bukan kafir. Kafir sedap juga fa. Kafir. Bunyi kafir tebal. Sampai hatimu. Kapiak. Sampai hatimu. Sedap kata. Boleh ke kata? Boleh. Sebab apa?
Sebab Quran kata, qul ya, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, bukan wahai orang non muslim. Jadi bolehlah kata, tapi dia bukan satu bahasa yang menghina. Sebab kafir-kafir ni kalau faham, dia bukan menghina pun. Kalau kita faham maksud kafir, kafara. Kafara maksud dia apa? Tutup. Kafara tu maksud tutup. Maknanya, hai kafir, wahai orang yang telah ditutup. Tu ditutup apa? Ditutup daripada hidayah Allah. Sebab ditutup daripada hidayah Allah tu dia tak masuk Islam. Kalau dia Allah buka hidayah kat dia, maka dia masuk Islam dah. Sebab tu kita biasa kita dengar tasbih kafarah. Bisa dengar? Kafarah. Kafir lah tu, tasbih kafir. Tasbih penutup. Kafarah tu penutup. Jadi tak pelik pun sebenarnya. Jadi orang kafir adalah orang yang telah ditutup. Jadi bukan satu perkara yang menghina kan. Ditutup. Tengoklah tutup apa. Kena tutup dengan apa? Tutup dengan hidayah. Itu panggil kafir, orang kafir. Tapi dekat orang Islam tak boleh cakap. Orang kafir boleh. Saya pernah dulu, kecil dulu masa main BMX tu, umur 9 tahun. Masa tu main BMX baru keluar. Sedap. Tukar alloy ni ingat lagi. Tahun 80-an. Main BMX Willy boleh, Wikang boleh tahu. Wikang tu angkat tayar belakang, Willy tu angkat tayar depan. Ada kawan-kawan nama dia Lim. Kawan saya nama Lim. Dia tak ada kena dengan Lim lain. Ini Lim kawan saya dekat Ampang. Naik basikal dengan dia. Bapak dia, tak tahulah Lim tu apa jadi sekarang ni. Bapak dia ada kedai basikal. Kedai jual basikal, repair basikal. Kadang-kadang kita pergi tukar di situ lah. Kadang-kadang bukan nak tukar pun. Rantai tu dia kendur, nak terik tu, nak pakai spana dia ke pelayar dia kan, nak pakai dia. Jadi dah jadi customer tu tak lain pun anak dia kawan satu kelas. Sekolah rendah Taman Tasik, Ampang. Promote sikit. Jadi kawan-kawan pergi dah Bukit Belacan naik. Jom. Baru apa? Kejap je. 15 minit tak sampai. 15 minit kot. Sampai lah. Bukit Belacan pergi dengan dia. Tapi kadang-kadang kita nak buat benda-benda kecil ni, kat rumah mana ada screwdriver, kalau ada pun hilang. Jadi pergi kedai dia. Lim ni dia ada adik. Adik dia darjah 2. Masa tu lah. Maksudnya umur 8 tahun. Saya panggil ni, kafir, kau ambil kan sekejap pelayar tu. Kafir, ambil sekejap pelayar tu. Kita selalu cakap kat adik dia. Kat kawan tak cakap lah. Cakap adik dia biasa je. Ambil tak? Dia kata biasa je tu. Dia pun bagi. Panggil kafir. Bila mengaji, bila lepas pada tu tahun 89, 90, saya dah mula belajar mengaji di pondok apa semua. Rupanya tak lama lepas tu, dalam 6 bulan 7 bulan je, keluarlah satu bab kata orang kafir tak boleh. Kata orang kafir tak boleh yang mana? Orang Islam tadi yang ni, kan? Dan tak boleh juga kata kat kafir dekat orang yang tak balik lagi. Pucat kejap, Allah, tapi benda dah lepas, jangan dikenang. Tak jumpa dah kat mana. Puas cari hari tu. Tak jumpa kat orang tak jumpa dah. Dia duduk mana dah. Tak boleh kata. Yang dah balik je boleh kata. Hanya yang dah balik saja yang boleh kata. Kalau nak kata, kalau tak nak kata pun tak apa. Qul ya ayyuhal kafirun, hanya yang dah balik dan dia memang orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang tu tak balik lagi, tak boleh. Jika dia mati, dia masuk syurga. Walaupun anak orang kafir. Dia tu tak kafir. Bapa dia yang kafir. Habis kenapa dia tak kafir? Dia anak orang kafir. Kenapa dia tak masuk neraka? Sebab dia tak balik. Balik baru ada dosa pahala. Maka tak boleh panggil. Kalau anak orang kafir boleh. Anak orang kafir, panjanglah pula. Tak boleh. Teringat lah. Manalah Lim tu pergi sekarang. Okey. Tak boleh Apabila dikatakan dengan ketiadaan takwil lafaz kafir dengan makna yang menyembunyi, kalam tauriah dia panggil. Makna yang menyembunyi. Kita panggil double meaning. Double meaning. Bahasa Arab panggil kalam tauriah. Double meaning. Sebut kafir tapi double meaning. Dan ia qasad bahawa agama orang yang dikatakan itu dan ia qasad, dia berniat bahawa agama orang yang dikatakan kepadanya itu kufur. Yang tak boleh bila sebut kafir dengan niat nak kata agama dia tu kafir, dia bukan Islam. Sedangkan dia tu Islam, maka kufurlah kembali balik kepada dia. Tak boleh kata orang Islam kafir.
Kalau kata kat dia dengan niat apa? Apa maksud kufur tu? Orang kafir, apa maksud kafir? Maksud kafir tu adalah bukan Islam tu lah. Maka automatik kafir tu, kalau dia tu Islam, kembali balik. Kalau dia tu beriman, kembali balik kepada orang yang mengata. Betul lah kata orang. Jangan kata orang itu. Cuma kadang-kadang dia ada kalam tauriah, double meaning. Yang cakap tadi lah, kafir tu maksud kafir maksudnya orang yang kena tutup dengan selimut. Selebung, apa benda ni? Macam orang kafir. Oh, kafir apa? Ada makna lain. Makna apa makna lain? Orang kena selubung, kena tutup je. Dia maksudkan itu, maka tak jadi kufur lah. Cuma adakah boleh? Hukumnya haram, berdosa. Berdosa tetap dosa haram, cuma tak jadi kafir bila kata orang kafir, sedangkan dia tu beriman dengan niat bukan masuk kafir betul. Kafir ada double meaning. Maknanya tak boleh main jugalah, dosa. Tak boleh main, benda kafir-kafir tak boleh main. Benda sensitif tu. Malah orang kafir sendiri pun sensitif dengan perkataan kafir kan. Benda sensitif tu. Sensitif. Tak boleh main. Jangan buat gurau ni. Benda ni jangan buat gurau. Ni cerita dosa pahala syurga neraka ni. Macam kau masuk neraka, mana boleh main gitu. Masa bila kata hey kafir, maknanya neraka lah. Kafir tu neraka. Mana ada orang kafir masuk syurga? Tak ada. Tak boleh. Orang kafir mesti masuk neraka. Baik macam mana dia pun. Dia tiba-tiba dia main gurau gitu. Oh, jangan gurau gitu bah. Adapun jika dikatakan ya kafir, padahal diqasadkan, diniatkan kufur nikmat Allah Ta'ala atau seumpamanya, tiada kufur ia, maka haram juga. Sebab kafir banyak jenis. Ada kafir asyhadu, kafir akidah. Ada satu lagi dia panggil kufur nikmat. Tapi itu bukan batal akidah tak, dia cuma kufur nikmat. Dia kata kafir. Apa maksud dalam hati dia? Maksud hati dia, wahai orang kufur nikmat. Okey? Maka kekufuran tadi tak kembali balik kat dia. Walaupun orang tu orang betul, orang tu orang beriman, kekufuran tu tak kembali kat dia. Tapi yang kembali kat dia adalah haram, dosa besar. Tapi kalau dia hey kafir dengan maksud kafir agama, maka kembali kat balik kat dia kufur. Jadi kufur ada kafir yang kena asyhadu balik, kafir yang menyebabkan batal iman, ada kafir dia panggil kufur nikmat. Macam hadis Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang tinggal sembahyang, man tarakas salata muta'ammidan, siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad, maka sesungguhnya, bukan gura, faqad, sungguh-sungguh, kafara, kafir, jihara, yang nyata. Kalau kita baca hadis tu sekali lalu, man tarakas salata muta'ammidan, sesiapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka jadi kafirlah ia. Sebab tu mazhab Hanbali, siapa tinggal sembahyang kafir. Tinggal sembahyang dengan sengaja kafir. 3 mazhab lain tak. Tinggal sembahyang dengan sengaja tak kafir, tapi dosa besar. Yang kafir dia menolak kewajipan sembahyang, baru jadi kufur. Tapi mazhab Hanbali tak. Tinggal sembahyang dengan sengaja kafir. Asyhadu balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih sama balik. Lepas tu tak sembahyang lagi, kafir kau. Kafir, hari-hari jadi kafir. Itu mazhab Hanbali, keras. Sebab dia ambil pada hadis tadi lah, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Tapi mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lagi, jumhur mazhab, dia mengatakan tidak, itu bukan kafir agama. Tapi kafir apa? Kafir nikmat. Nikmat yang Allah bagi macam-macam. Nak sarapan, tak pernah pun miss, dapat je sarapan. Makan, tak makan 2 pinggan, tak pernah pun tak kenyang. Kena 2 pinggan mesti kenyang. Itu nikmat yang Allah bagi. Mandi mesti sejuk. Pasang aircon mesti sejuk. Ada orang pasang aircon tak sejuk-sejuk. Bukan sebab tak ada gas, sebab badan dia tak lagi, tak boleh. Jadi nikmat yang Allah bagi tu macam-macam. Nikmat anak, nikmat isteri, nikmat suami, nikmat harta, macam-macam nikmat. Nikmat menyawa, nikmat akal, semua nikmat. Tiba-tiba dia tak semayang, kufur nikmat. Kufur nikmat. Itu jumhur mazhab. Tapi mazhab Hanbali tidak. Tu kufur betul, asyhadu balik. Kalau tak asyhadu, tak boleh tanam perkuburan Islam. Jaga. Tanam jaga. Okey. Dan kata para ulama, kesilapan kerana mentakwil perkataan orang yang jatuh kafir tadi dan biarkan ianya tanpa hukuman lebih ringan berbanding kesilapan menjatuhkan kafir kepada orang itu yang hakikatnya tidak kafir. Contohnya, nak menghukumkan seseorang itu kafir atau tidak, nak meletakkan dia itu kafir atau tidak. Sebab apa nak letak tu? Suka-suka nak letak? Bukan suka-suka. Dia ada buat satu perkara yang nampak sekali lalu secara zahirnya
perbuatan atau perkataan itu kufur. Dia keluar dekat mulut dia perkataan kufur. Dia buat perbuatan kufur. Maka bila dia buat perbuatan tu, kita kenalah letak kat dia. Mana boleh? Kalau tengok orang mencuri, boleh tak? Nak kata orang mencuri? Tak baik kau cakap dia mencuri. Boleh? Dia nampak ada duk panjat tu. Panjat tembok. Lepas tu duk congkel. Congkel tingkap. Kita tengok siapa tu pakai tutup, bawa karung satu. Perompak tu pencuri, Lone Ranger. Jeng jeng jeng. Dia bawa. Dia kopek dah nampak dah. Memang nampak mencurigakan. Lepas tu isteri dia cakap, "Bang, tengok kat atas tu. Pencuri tu bang." Suami dia cakap apa? Tak baik menuduh orang. Tak baik cakap ni. Boleh tak? Biarlah. Tak baik tuduh orang itu. Mana dah tahu dia bukan nak mencuri. Boleh tak? Dah nampak macam tu, kenalah cakap mencuri. Kena cakap nak cakap macam ni. Kalau nak panggil orang kampung, "Oh, orang kampung," nak cakap macam ni. "Oh, orang kampung, tolong." Apa? Pencuri. Tak baik tuduh orang. Macam ni. Ke macam ni? Pencuri entah bukan pencuri. Ke macam ni? Tolong, ada yang orang mencurigakan, tak tahulah dia mencuri ke tak. Oh, panjang cerita dia. Bila nampak dia dah buat perkara tu, tolong pencuri. Sebab perbuatan dia memang nampak macam mencuri. Lepas tu kita tengoklah rupa-rupa macam mana. Tapi ketika itu kena kata dia mencuri. Sebab perkataan dia, perbuatan dia, gerak-geri dia memang macam mencuri. Kenalah kata dia mencuri. Lepas dah tangkap apa semua, lah, tuan rumah rupanya tertinggal kunci kat dalam. Itu bab lain. Lepas tu bawa cerita. Tapi bila nampak perbuatan yang mencurigakan, kenalah kata perkara itu. Bila seseorang itu mengeluarkan perkataan-perkataan kufur, perbuatan-perbuatan kufur, kenalah kata dia. Takkan tak nak cakap, tak baik. Tak baik, apa kena kata? Lepas tu ceritalah balik. Soalannya, nak kata tu kata mengumpat kan? Bukan. Nak meletakkan, "Ui, tak boleh macam tu. Kau buat macam tu kufur." Tu je nasihat dia, bukan? "Oh, tu dah jadi kafir. Tu kafir. Pakar-pakar viralkan dia kafir." Bukan. Kita perlulah buat sesuatu. Report ke, apa ke. Masuk mahkamah ke. Buatlah apa-apa sesuatu. Bukannya, jangan masuk campur hal rumah tangga orang. Jangan biar. Tak baik tu dia orang. Tak, buat sesuatu. Nanti disiasat sebagainya. Kalau tak salah lah. Macam tadilah pencuri tadi. Tangkap dulu. Lepas tangkap, tengoklah, buka muka. Kalau tuan rumah, lepas lah. Pelik sungguhmu ni. Macam tu juga, pegang dulu. Apa maksud kau? Yang cakap rupa-rupanya Tuhan ni semua sama. Agama ni semua sama. Contoh, tangkap dulu. Maksud aku begini-gini. Oh, kau ni cakap gitu. Contohlah. Maka lepas lah. Tapi kalau betul salah, kenalah pegang. Itu maksud dia. Bila seseorang ada mengeluarkan perkataan-perkataan kufur, kena letaklah sesuatu untuk buat sesuatu. Kena katalah, kena buat sesuatu. Bukannya tak boleh kata. Tak boleh cakap. Mana boleh cakap? Mana boleh tuduh orang? Ada perbuatan dia tu. Macam itulah. Kita tengok pun macam tu lah. Yang kita nak buat-buat pun macam itulah. Jadi iaitu bila tengok dia ada mengeluarkan perkataan dan perbuatan kufur, kita kenalah buat sesuatu. Kenalah kata dia, rosak batal iman dia tu. Peganglah je. Siasat. Jangan biar. Yang ni biar macam ni, biar. Cuma ulama letak satu lagi. Lepas dah pegang, maksudnya kena kata, "Weh, perbuatan ni kufur, pegang. Engkau telah batal iman kau ni. Kau sembah berhala ni kenapa? Pegang." Nanti baru tanya kenapa dia sembah. Oh, ini sakit pinggang. Kram. Tak apa, lepaslah lepas pada tu. Tapi kalau katalah pegang dulu. Kerana sembah berhala, pegang dulu. Kerana cakap perkara-perkara kufur, pegang dulu. Lepas tu tanya. Dalam kita soal siasat tanya tadi tu, tiba-tiba ada lagi lah. Maksudnya boleh selamatkan dia lagi. Macam boleh terima lagi lah. Walaupun tak berapa kuat alasan dia, maka kita lepas dia. Sedangkan yang dia buat tadi tu dekat kepada kekafiran. Cuma ada sikit je ruang, 0.1%. Apa yang dia cakap tu bukan yang dia maksudkan. Dia pandai lah kona kau ni. Maka kita lepaskan. Okey. Jadi perbuatan melepaskan orang yang dah buat atau dah cakap perkataan kufur, tapi ada sikit yang kemungkinan dia bukan bermaksudkan begitu, walaupun kemungkinan tu sangat kecil. 0.1% je kemungkinan tu. 99.9% memang dia dimaksudkan yang tu. Cuma ada sikit, maka kita lepaskan dia. Maka kita telah salah menjatuhkan hukuman. Maka kita telah salah mengatakan orang yang jelas-jelas tapi cuma ada sikit lagi tadi tu,
kita biarkan. Mana lagi baik? Salah, sepatutnya orang tu memang dah jatuh batal iman dah. Kita mengatakan dia lepas, dia tak batal lagi. Mana sebenarnya salah apa? Dengan kita salah, dia tu beriman, kita kata dia kufur. Mana lagi ringan? Faham nak cakap apa? Adakah salah? Mana lagi ringan? Mengatakan seseorang itu yang telah melakukan perbuatan dan perkataan kufur, cuma ada sikit lagi. Sikit aja lagi. Persen sangat kecil. Yang dia membawa maksud atau alasan yang dia bagi itu boleh terima, tapi tak kuat sangat. Maka kita lepaskan dia. Bila kita lepaskan dia, bermakna dah salah jatuh hukum lah tu. Salah jatuh hukum. Bila salah jatuh hukum, iaitu membiarkan orang yang batal iman, orang yang kafir, lepaskan dia, salah hukum. Sedangkan dia memang betul-betul dah jatuh dah kufur, tapi lepaskan dia, salah lah. Dengan orang tu beriman, kita kata dia kufur, mana lagi berat? Berat yang itulah. Jadi lebih baik, sangka baik, lepaskan je. Biar tersalah terlepas, jangan tersalah tangkap. Faham tak? Biar tersalah, supaya kata dia tu masih lagi beriman. Jangan tersalah, kata dia tu kufur, sedangkan dia beriman. Biar salah kot tu, ringan. Jadi bukan senang lah nak kata. Bukan senang. Cuba tengok contoh hadis ini. Maka jika i'tiqad ia akan halalnya, nyata kufur, nyatalah kufurnya kerana ia mengiktikadkan barang yang haram dengan ijma' akan halalnya. Lagi maklum daripada agama dengan darurah, maklum minad din bil darurah, kerana tiada seorang yang tiada mengetahui ia akan menyakitkan muslim itu haram. Perkara tu dah ijma' ulama begitu, sama ada wajib ataupun haram. Dia lawan. Yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram. Dan perkara itu maklum minad din bid darurah. Benda yang mudah-mudah dalam agama, benda yang kasar-kasar dalam agama. Bukan benda yang halu-halu, kena mengaji sampai universiti baru faham, tak. Benda yang kasar-kasar dia panggil. Dalam agama ada kan benda kasar-kasar kan, macam solat 5 waktu, benda kasar lah tu. Azan sunat. Sunat ke wajib? Azan sunat. Benda kasar lah, benda mudah kan. Puasa Ramadan wajib ke sunat? Benda kasar kan. Semua budak, orang kafir pun boleh jawab. Dia panggil maklum minad din bidarurah. Bahasa Melayu dia kata sini, maklum daripada agama dengan darurat. Jadi peliklah sikit bunyi tu, maklum daripada agama dengan darurat. Darurat benda apa pula ni? Dia maklum minad din bidarurah. Maksud dia satu perkara yang tak perlu mengaji tinggi dah faham. Benda yang maklum, benda yang sedia maklum, benda yang bukan benda yang halus-halus dalam agama, benda yang kasar-kasar dalam agama. Dia tolak yang itu, maka kufur. Sehinggalah maka kufur dia. Kena pegang lah. Kalau dia menghalalkan yang haram, dia menghalalkan yang haram, pegang untuk disiasat. Boleh jadi dia memaksudkan yang lain. Yang tadi itulah, dia tersalah kata dia kufur dah, tersalah kata dia masih beriman. Lebih baik yang itu daripada dia beriman kata dia kufur. Lebih baik salah yang itu. Janji ada sikit je, sikit. Kalau benda yang halal-halal dah, dia kata haram. Benda yang wajib-wajib dah, dia kata tak wajib, kufur. Pakai tudung aja. Pakai tudung. Maklum minad din bid darurah. Orang Islam tahu tak? Budak kecil tahu tak? Umur 8 tahun pakai tudung. Budak perempuan umur 8 tahun pakai tudung tu wajib ke tak wajib? Rasa-rasa tahu tak umur 8 tahun? Benda sih. Orang kafir tahu tak agak-agak? Orang kafir tanya, orang Islam kalau pakai ni tudung wajib ke tak wajib? Mesti ke? Tak boleh. Orang Islam mesti pakai kan? Maknanya dia panggil maklum minad din bi darurah. Benda yang mudah-mudah dalam agama. Bila benda itu benda mudah dalam agama, dia kata tak wajib pakai tudung. Kalau nak tengok sekali lalu, kufur ayat tu. Tapi boleh tak lagi kita nak cuba selamatkan? Sebab biar tersalah, yang kufur kata tak kufur. Jangan tersalah tak kufur kata kufur, kan? Itu lebih ringan. Macam mana? Oh, ada. Sebab bunyi ayatnya gini. Tak jumpa dalam Quran. Dalam Quran tak ada. Maknanya dia tak jumpa. Maknanya bukan dia menidakkan, cuma tak jumpa. Kalau dia jumpa, nanti dia terimalah, akan boleh lagi lah. Maka tak boleh kata dia kufur. Selagi boleh selamatkan, selamat. Biar tersalah menghukumkan orang kafir itu, orang yang telah kafir, yang telah murtad itu masih lagi beriman. Dia tersalah di situ. Jangan tersalah, dia masih lagi beriman, kita kata dia kufur. Okay.
Tu, kat situ tu. Itu memang kita kena. Kalau tidak, kita sedap sangat. Kita kena ada sempadan tu. Biar tersalah kat situ. Biar tersalah menghukumkan orang yang telah murtad itu masih lagi beriman. Jangan tersalah menghukumkan orang yang beriman tapi kita kata dia kufur. Jangan tersalah yang itu. Yang itu besar kesannya. Ya, itu kaedah para ulama. Kemudian mana nak berhenti ya? Maka diitlakkan dia. Maka jika diitlakkan dia maka jika itlak ni tak niat apa, kosong. Itlak ni kosong. Maksudnya tak niat apa-apa. Yang tadi kan, niat menghina maka haram dosa. Niat dia sebagai Tuhan maka kufur. Saja-saja buat bukan niat Tuhan pun hukumnya haram kan. Niat tadi kan. Ni tak ada, kosong, dalam kepala kosong aja, buat aja. Niat apa pun tak ada, kan? Dan tiada ia takwil dan tiada ia qasadkan sesuatu. Tak ada takwil, tak ada qasad, tak ada apa-apa, kosong. Tiada kufur, tak kufur, hanya haram sahaja. Sahaja tu tak syok. Macam haram tu okey je. Maknanya haram lah, punya haram, dosa. Maka jika diiktikadkan halalnya, kufur ia. Kalau dia betul-betul menganggap memang perkara haram tu halal, perkara halal tu haram, maka baru kufur. Tak boleh buat apa, tak boleh selamat dah. Dia memang beriktikad macam tu, kufur dah, ya. Atau ya Yahudi, ya Nasrani, dia kata, Yahudi. Bila dia kata, hai Nasrani, Yahudi Nasrani tu kafir lah. Ya kafir lah tu. Bila kita kata Yahudi, maknanya kita kata kafir lah. Jadi hati-hati kat situ. Sama juga, bergantung pada niat dia. Jika niat dia mengatakan Yahudi itu maksud bukan Islam, sedangkan dia tu Islam, beriman, kembali balik ke kufuran kat kita. Macam tu juga, Nasrani, apa maksud dia? Maksud bukan Islam lah Nasrani, maka kekufuran. Kalau dia beriman, kekufuran tu kembali balik kepada orang cakap. Atau hai yang tiada mempunyai agama, orang tak ada agama. Kalau dengan niat tak ada agama tu maksud bukan Islam, dan sebenarnya dia Islam, kembali balik kekufuran tu kat orang yang bercakap. Hati-hati bila kita tunjuk orang, kan, ada 3 pihak. Kau kafir, ada 3 pihak. Pihak pertama yang dituduh, pihak kedua Allah, pihak ketiga, bukan pihak 3 jari tunjuk kat diri sendiri. Hati-hati, 3 ni. 3 benda tunjuk diri sendiri. Sedap jangan sedap kata kat orang, ya. Katanya, hai yang tiada mempunyai agama. Itu ada padanya tafsir, ada detail, ada pendetailan, ada maksud yang lain. Bila kata orang tak ada agama, kau ni tak ada agama, kan? Tak ada agama, ada detail dia. Dia ada double meaning, triple meaning. Jadi tak boleh kata dengan kata tak ada agama, kau cakap aku tak ada agama, maknanya kau cakap aku adalah kafir. Bila kau cakap aku adalah kafir, sebenarnya aku adalah Islam, engkau kafir balik. Tak lagi, tengok dulu di dalam hati dia. Hai yang tiada mempunyai agama, itu ada padanya tafsir, ada details, ada cerita. Iaitu jika ia i'tiqadkan, jika ia niatkan dengan perkataan itu akan agama seseorang itu, tiada dinamakan agama pada agama Islam, niscaya kufur ia. Dia kata tak ada agama, maksudnya tak ada agama tu kau bukan Islam. Niat macam tu. Macam orang tak ada agama, ateis. Maka dengan sebab tu kita kata orang tu kata dia kufur. Kalau dia tu beriman, kufur tu kembali balik kat orang yang mengata. Dan jika ia i'tiqadkan dengan yang demikian itu, akan bahawa tiada baginya agama pada muamalat. Seumpamanya, maksud kau ni apa benda ni, semayang bang tak buat, tengok Allah, rambut berkarat, rambut color warna macam-macam, pakai seluar pendek, pakai baju gambar naga, contoh kan, macam orang tak ada agama ni. Itu macam tu. Itu bukan cakap dia kafir kan. Kalau cakap macam tu macam mana? Ataupun muamalat, dia bagi contoh muamalat. Apa benda ni, jual beli tak fikir pun riba tak riba, muamalat lah. Beli kereta, beli rumah, pakai konvensional, macam orang tak ada agama ni. Bab muamalat. Apa benda ni, Kedul SP kan banyak ada tu. Dah sekarang dah boleh tukar kepada Islamik, EPF yang Islamik ni boleh tukar dah. Lama dah boleh tukar. Apa benda duk pakai konvensional lagi, isi orang thumbprint, tukar terus daripada akaun konvensional kepada akaun Islamik. Lama dah ada. Saya mana ada EPF, saya mana ada KWSP, kosong, tak pernah kerja.
pun tahu benda ni. Takkan orang yang kerja tak tahu? Tukarlah supaya duit tu selamat duduk dalam perbankan Islam, dalam muamalah Islam, dilabur ke tempat-tempat yang patuh syarak. Tiba-tiba tak tukar. Apa benda mu ni? Oh, dah tanah Islamik ada, dah ada perbankan Islam. Tiba-tiba pergi buat konvensional juga. Beli kereta, pakai konvensional juga. Beli rumah, pakai konvensional juga. Lepas tu kata Islamik dengan konvensional lebih kurang sama je. Pergi kat bank negara juga, pergi kat bank dunia juga. Apa benda? Macam orang tak ada agama ni. Kau cakap aku kafir Tak, nanti dulu. Sabar. Ada cerita dia, ada cerita. Ya. Seumpamanya. Ataupun dia kata tentang munakahat. Apa benda duduk berdua-duaan ni, tak kahwin. Macam orang tak ada agama ni. Tu bab muamalat. Ataupun bab ibadah. Puasa tak pernah, semayang tak pernah, bab ibadah. Macam orang tak ada agama ni. Ataupun bab aurat. Benda tak tutup aurat ni macam orang tak ada agama. Contohlah, gitu kan. Pakai solekan yang melampau. Benda apa pakai solek-solek ni? Macam orang tak ada agama ni. Kita kata gitu kan. Adakah haram? Mari kita tengok. Tiada kufur ya. Sebab dia bukan niatkan nak mengkufurkan orang tu. Tetapi wajib ditakzirkan dia akan sebagai takzir yang keras. Orang kena takzir. Kena igak juga lah. Takzir bergantung kepada hakim lah. Hakim nak jatuhkan hukuman apa? Kena tangkap juga. Jadi hati-hati nak cakap orang tak ada agama ni. Cuma dalam agama kita juga, apabila orang menzahirkan maksiat dia bukan sorok-sorok. Kita dibenarkan untuk mengumpat. Antara mengumpat yang dibenarkan. Dia buat maksiat secara zahir. Tapi kalau dia buat maksiat secara sorok, tak boleh. Tak boleh cakap. Kalau dia buat maksiat secara zahir, terbuka. Minum arak terbuka, berzina terbuka, secara terbuka. Siap share lagi dekat media sosial. Baru lepas ni kena 2 botol. Oh, pening. Dia belagak lagi kan. Oh, hari ni main judi hari ni. Oh, dapatlah sikit 2.5k untung hari ni. Dengan dia menzahirkan. Maka bagi orang macam ni, kita ni boleh mengumpat. Sama ada berdepan ataupun belakang. Boleh mengumpat. Mengumpat tu, mu ni macam orang tak ada agama, boleh. Sebab dia zahirkan. Tapi kalau dia main judi sorok-sorok, tutup muka pakai mask, berzina dalam hotel duduk diam-diam, tak boleh mengumpat. Kalau dah tangkap basah pun tak boleh mengumpat. Sebab dia salah-salah lah. Cuma tak boleh. Sebab dia buat secara sorok-sorok. Kita nak mengumpat apa? Semua orang buat salah. Sedap kata kat orang macam kita tak nak buat salah kan. Cuma kalau dia buat zahir, boleh mengumpat. Sama dia jumpa, cakap depan muka, tunjuk depan siap, tunjar kepala lagi, boleh. Ataupun korang tahu tak sebenarnya tu berzina. Sebab apa? Dia buat secara terbuka. Boleh. Cuma dia haruskan untuk berkata yang sekadar apa maksiat yang dia buat aja. Jangan tambah sambal belacan. Sambal belacan, cencaluk, budu, perah asam limau lagi, bubur cili sikit, ambil ikan rebus lagi, puak, jering, puak. Tak boleh ha. Sekadar maksiat yang dia buat lah. Kalau maksiat dia buat tu dedah aurat, sekadar kata, oh apa benda dedah aurat macam tak cukup kain. Cukup setakat tu je. Jangan tambah lagi. Dah lah seksi, muka hitam, huduh. Janganlah. Dah huduh tu, hidung kemik, gemuk. Lepas tu pakai, jangan. Itu tak boleh, itu haram. Sekadar cerita tentang apa yang dia buat cukup. Jangan tambah sambal belacan. Cukup. Okey, berhenti kat situ je lah. Dan jika tiada i'tiqad ia akan sesuatu daripada yang demikian itu, ini kesimpulannya. Dan jika tiada i'tiqad ia akan sesuatu daripada yang demikian itu, hanya ia i'tiqad dia niatkan akan halal perkataan itu, kufur ia. Dan jika ia i'tiqad akan haramnya, tiada kufur. Tak kufur ia. Serta dikehendak bahawa ia kufur akan dia adalah qaid ini kembali kepada segala surah tadi, semua keadaan tadi. Dia kata, semua tadi bergantung kepada i'tiqad, niat dia. Kalau niat dia kerana nak buat tu kerana menghalalkan minum arak, dia kata halal, berzina dia kata halal, boleh, dengan niat begitu maka kufur. Tapi dia buat aja, dia tahu haram, berdosa, tapi dia buat juga, masih lagi beriman. Setiap kait ini akan kembali kepada semua surah. Berhenti kat situ, tu bawah stesen dia. Atau ia bermain-main satu nama daripada nama Allah, tak boleh juga. Atau sebelah dia.
Tak boleh juga, kita berhenti kat situ. Atau ia bermain-mainkan satu nama daripada nama-nama Allah. Jangan buat main, gurau nama-nama Allah. Jangan gurau syurga neraka. Tak boleh. Jangan gurau. Itu yang akan datang lah tu. Akan datang kita sambung. Allah. Tangguh dulu. Salat tasbih kafarah dan salat subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw.